Okey, kembali lagi bersama KMN petang ni. Okey, pada sahabat-sahabat saya di luar sana, tolong like and share apa-apa sekurang-kurang perkongsian pada hari ini boleh apa menjadi pedoman pada kita. Okey, ini saya ada soalan ni. Ini soalan daripada pengarah. Ini lama pengarah, sebab saya ingat sebelum saya jadi pengarah dulu pun Datuk Zul M. Osman ni dah mana dia ni? Datuk Zul ni dah jadi pengarah. Saya masa tu baru production manager. Ni ada soalan daripada dia. Daripada Datuk Zul M. Osman, saya percaya trend sukses masa kini hanya bergantung kepada siaran atau penayangan. Jika tidak tayang bermaksud gagal. Ini menunjukkan marketing amat mustahak masa kini. Berkualiti ataupun tidak bukan lagi isu. Apa pandangan Datin, dan mungkin boleh ditambah oleh Cik Mistin kita. Sebab apa? Ya. Sebabnya kalau production tu tak ditayang, bermakna gagal. Tapi kalau ditayang, tak kira macam mana kualiti dia pun, dia kira orang kata apa? Okey lah tu. Balik modal ke apa ke. Sikit saya start dululah. Ya. Saya boleh jawab sikit je lah untuk Datuk Zul. Sahabat saya jugalah. Apa khabar Datuk Zul? Semoga sihat-sihat selalu. Okey, soal kita sekarang ni zaman digital, Datuk. Kita boleh tayang banyak channel. Sekarang ada platform banyak kan. Jadi saya rasa tidak ada apa kata tu, kalau soal kegagalan tu hanya berapa persen saja bagi saya. Sikit je persen dia. Pasal kita ada boleh tayang di sofa, ada banyak stesen televisi banyak. Saya rasa tak ada masalah. Cuma kalau tak boleh tayang dekat panggung wayang tu, Allah lah kan. Mungkin cerita tu tak habis. Kan ada a few cerita yang tak habis, macam nak tayang. Betul kan? Kalau cerita tak habis, insya-Allah lah. Kalau proses dia siap, promotion macam kata marketing tu, I mean promotion semua, kalau promotion dia bagus, collection dia bagus. Tak bagus. Ada soal kualiti pun satu benda yang penting. Sebab tengok banyak ada yang kata tak sepatutnya tayang pun, kadang-kadang kita tengok tayang kan. Tayang ke. Dia tu shock. Macam mana? Shock sendiri ke? Shock. Tak baik you. Kan? Bukan shock sendiri. Tak baik you. Apa yang menerima produk ni adalah stesen TV swasta ataupun pemerintah. Dia orang yang menerima. Kalau untuk drama tu stesen, kalau benda tu tak sampai dia punya dia punya standard piawaian atau standard dia tu, dia reject. Tu maknanya kesilapan. Kita cakap kalau director tu bagus, mungkin dia punya technical dia ada problem kan. Tapi kadang-kadang directornya pun tak bagus, tapi Datuk Zul bagus. Dia tak ada masalahnya. Cuma kalau ada masalah pun untuk dia pun pasal mungkin Mesti pernah bekerja dengan Datuk Zul. Saya pernah bekerja. Okey. Apa beza ni Mesti kalau Mesti bekerja dengan satu production yang lama dan production yang baru, penerbit lama dan penerbit baru lah. Kita tengok di mana apa perbezaan dia. Saya seorang, saya tak kisah dia producer baru ke producer lama ke, bagi saya jadi dia faham. Dia faham. Saya serve as dan bajet ada. Bajet ada cukup, kita explain kat dia ni bajet apa. Dan kalau dia kata kenapa macam ni, tolong baca skrip bos. Baca skrip. Kalau bos tak pandai juga, saya ajar macam mana buat breakdown ni, nanti 5 scene berapa hari. Dekat jadual kita tunjuk berapa hari. Jadi kos dia satu hari 1,000 kita nak set untuk makan minum apa benda 1,000. Kalau 10 hari dah 10,000 bos. Bos dah kasi aku 5,000. Kalau 5,000 aku tak jalan bos. Faham tak? Okey. Satu lagi macam mana kita nak selesai masalah ni? Siapa yang sepatut ambil berat perkara ni lah? Kalau kita dalam industri kita ada hardcore punya persatuan yang terlibat di bawah bidang masing-masing. Sekarang ni lah kadang-kadang kita bila membuat sebuah production ni, kita bekerja dengan bajet. Tapi buat masa sekarang ni, stesen meminta pelakon. Dan maksudnya saya nampak sekarang macam seolah stesen ni mengambil alih kerja-kerja pengarah dan penerbit. Maksudnya kita naskah yang kita dapat tu kita rasa sesuai pelakon ini. Tapi bila stesen meminta pelakon ini,
bajet kita is automatically dia akan jadi lari. Macam mana kita nak selesai masalah ni? Maksudnya siapa yang harus duduk berbincang dengan stesen? Siapa yang sepatutnya? Adakah pengarah? Adakah penerbit? Siapa? Sebab apa kita tengok ini berlaku sekarang. Kadang-kadang menjadi rebutan pada satu artis itu. Kadang-kadang 3 production nak pakai dia. You know? Dan dia boleh bagi masa kita, kadang-kadang kita nak buat telemovie, dia kata saya boleh bagi masa 4 hari je. Sedangkan kita ada malam, ada 3 malam, kita ada siang, ada 7 hari. So macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Macam mana kita maksudnya kita boleh duduk berbincang dengan stesen TV supaya bukanlah kita tahu kalau nak diikutkan memang stesen bayar pada penerbit itu betul, tapi stesen juga kena ingat bayar penerbit yang keluar modal dulu untuk nak menyiapkan satu production kan. Tapi maksudnya kenapa kuasa penerbit dia tak ada dengan stesen TV ni? Dari segi ni pemilihan pelakon. Okey, isu ni memang dah tahu lah, dah 5-6 tahun lah, banyak tahun lah, lebih. Ada beberapa TV swasta yang meletakkan I want this artist, aku nak dia artis. Tetapi sebenarnya stesen swasta ni fleksibel juga kalau orang yang tak tahu. Jadi kalau contoh dia nak artis Sipolan ni harga dia meletup, memang meletup, kita tulis surat kat stesen, kita maklumkan bahawa harga dia melampaui batas. Boleh, stesen fleksibel. Dia bukan kata dia nak tu juga kan? Ya. Kan? Ada berapa tapi mostly memang dia nak tu, tapi kita boleh tulis surat. Ada yang producer yang tak nak tulis surat, dia menunggu. Okey, aku free 15 hari lagi dari sekarang. Kau nak shoot dah ni 15 hari, kita tunggu dia. Lepas tu Cap cakap tadi, kita ada 3 hari, 4 hari dia masa dia. Lepas tu dia ambil job lain. Betul tak? Ya. Jadi benda-benda ni akan meninggalkan kepala production kan. Dan orang yang tepat bagi saya pendapat peribadi untuk berbincang soal benda ni, saya rasa persatuan PTBM lah. PTBM dan PFM lah. Patut dia orang sepatutnya dia orang kena kena fight untuk hak seorang director. Kesian kalau Datuk Zul nak direct, dia pilih Manor berlakon, dia panggil Miss Nin, tak boleh lah kan. Jadi sesi nak Miss Nin, Miss Nin pun kerek sikit. Jadi benda tu jadi masalah untuk tim production yang nak jalan tu. Ini ada satu soalan yang lebih kurang begitu juga daripada Azza Irdawati. Semasa meeting stesen ada juga yang meminta pelakon yang mempunyai followers Instagram yang tinggi. Aduh. Walau tak sesuai pelakon itu dengan watak, apa pendapat panel? Okey, ini kita tengok. Okey, Datin, apa pendapat Datin? Okey. Memang kita tengok sekarang banyak penerbit dia punya followers banyak ni. Ada 100,000, 200,000, 500,000, tapi sedangkan kita tengok watak tu nampak, dan kita tahu kayu lah. Kita terpaksa memilih kayu tu kan. Saya dah sikit je. Cepat. Sikit je cakap. Nanti ada benda nak cakap tu. Okay. Ada. Azhar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Azhar. Saya kenal Azhar ni. Oh ya. Azhar sebagai apa? Azhar penulis ni isteri kepada arwah Matias. Oh, okey. Kena. Jadi memang betul sekarang ni stesen TV, even saya nak buat Al Ijrah sekarang, TV Al Ijrah. Bila saya suggest, okey saya nak ambil pelakon Sipolan, dia pergi Instagram dulu. Al Ijrah lagi ketat, kalau pakai sesi cannot. At least itu jadikan apa guideline kan. You shortlisted. Kadang-kadang tapi mostly kita punya pelakon mungkin 20% dia yang betul-betul berhijab dan yang 80% tak berhijab. Tetapi yang free hair tu masalah dia, bila kita tengok karakter tu, kita kata okey kena lah dia pakai dengan karakter dia semua kan. Tapi bila tengok gambar dekat Instagram tu, terbuka sini, macam mana tu? Awak sini kan. Jadi Aidra kata tak sesuai, pun satu masalah bagi kita kan. Dan stesen yang lain pula melihat kepada follower. Follower tu sakit kepala lah. Tapi saya ada jawapan tu. Kalau sekarang ni
Cap kata stesen TV pilih pelakon pasal power dia ada 3 juta. Okey kan? Tapi kayu. Memang kayu dia. Memang kayu. Kan? Kesian kat director, kesian kat kita semua. Dah kena mengajar dia balik. Dah kena mengajar bukan sekolah kita sebenarnya ni. Kita dalam kita kesian macam saya. Kesian pada pengarah lah. Macam pengarah kita bagai perusahaan dia dah memikirkan dari sudut karya dia. Karya dia. Suara tiba-tiba nak kena mengajar pelakon kayu pula. Take time. Kayu lah. Jadi kita jangan ada cakap lah. Okay, ini dia cabaran. This is the challenge bila kita tengok pengurusan. Itu macam tadi saya bercakap dari segi itu kan. Gitu. Tapi saya pandang ini dari segi pengurusan. This is where the art of negotiation sebagai penerbit ataupun PM. Dua orang ni lah yang nak jumpa TV station kan. Saya kata PM juga. Okay, reason being ataupun line producer, dia macam ni. TV kita cakap pasal TV dulu I mean of course lah TV wayang tak ada hal, tapi itu masalah kedua. Bila nak ditayangkan, kalau saya strategic thinking saya begitu. Sekiranya telemovie atau drama siri ni nak ditayang 6 bulan daripada sekarang, katalah 6 bulan daripada sekarang. So bagi saya, dia tengok sekarang Instagram si A ni, dia punya rating tinggi. Tapi next 6 months, adakah this person akan setinggi itu rating dan sebagainya. Jadi bagi saya, jika sekiranya rating itu pendapat saya, ini sebagai management, ada pros and cons of course, tetapi how can you be guarantee orang yang you pilih sekarang 6 bulan, 7 bulan daripada sekarang meletup, tapi the next 6 months tidak kan? Jadi ini bersifat sementara. Jadi bagi saya, pihak TV sekarang bukan hanya menggunakan kriteria Instagram ke, Insta famous ke, Twitter ke, whatever, untuk dijadikan main kriteria. Ini pendapat saya, jangan jadikan itu main kriteria, because sebagai business person, kalau saya tengok the next 6 months, this person tak meletup macam tu. Betul, cakap tu. Jadi itu cara dia lah satu. Sila. Untuk session kerajaan mungkin ambil masa 6 bulan. Tapi untuk session swasta, ini syuting besok semalam tayang. Oh gitu ke? Dia nak cepat. Benda tu tak boleh. Kadang dia punya TF dia, itu saya cakap dia, hari ni kita syuting semalam nak tayang. Yang mana boleh. Dia kadang nak syuting, dia tengah syuting tu kena edit. Jadi dia orang tak boleh tunggu nak tunggu siapa, nak tunggu nama, tak ada. Sebab itulah nak yang famous tu. Sebab tengah nak benefit daripada tengah hot cake tu. Tapi itu hasil kerja dia macam mana pula? Itu yang kat TV tu. Jadi okay, that's a good question kan. Jadi dari segi pengurusan kita sebagai production management pening juga kan. Okay, ni ada satu. Ini daripada Sabah Maurice Shim. I think bagus ni daripada dan dia apa yang dia bertanya sekarang ni kena pada waktu dia, sebab kita akan buat ni benda ni. Kami di Sabah sentiasa kurang latihan dan bengkel untuk pengurusan produksi. Apa pendapat panel untuk kami lebih mahir dalam menguruskan sesebuah produksi? Okey, itu dari segi dia nak tahu macam mana kalau kita ni. Okey, tapi dalam masa yang sama, Maurice, mungkin nanti kejap lagi kita boleh minta Puan Shima untuk membagi nombor telefon Frofima, siapa yang boleh dihubungi, dan kita akan mengadakan bengkel pengurusan insya-Allah pada Oktober ini. Jadi kita terbuka kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita di Sabah. Kalau nak datang untuk bengkel itu, kita akan ada bengkel itu selama 6 hari di Kuala Kangsar, Perak. Kita akan buat. Jadi cuma apa yang kita boleh bagi, maksudnya kita bagi tempat tinggal, makan, minum, kita akan sediakan. Cuma kalau mungkin masa ada daripada sekarang, daripada Sabah boleh booking flight. Flight murah sekarang ni. Maksudnya you all keluar untuk itu je, ataupun kalau dapat sponsor daripada Sabah, daripada mana-mana, daripada kerajaan Sabah ke apa, untuk sponsor penerbangan, tempat tinggal dan itu semua di bawah kita. Tapi dengan syarat mesti dah dapat 2 dos ya. Okey, ini nanti saya minta Puan Shima untuk bagi
nombor telefon yang boleh dihubungi. Workshop pengurusan ni kita akan buat pada Oktober, ya. Okey, satu lagi pasal kita ni, pada pasal pelakon tadi tu. Sebab apa? Kita tengok pengurusan kita memang kita bersangkut dengan keuangan, bersangkut dengan keuangan. Kadang-kadang kalau keuangan yang kita buat tu ini bajet yang diberi oleh penerbit. Tapi kalau permintaan daripada stesen begitu, dia akan menyulitkan. Dan ini juga kalau kita automatically kadang-kadang bayaran tu terpaksa dibayar tinggi kepada pelakon. Yang paling malangnya dan kesiannya adalah tenaga kerja di belakang tabir. Jadi bajet dia orang terpaksa dikecilkan. So jadi macam mana kalau Cik Mistin nak mengatasi perkara ini supaya kita jangan kita panggil, jangan sia-sia, jangan kita ni kan jangan inayakan double standard lah. Tenaga kerja di belakang tabir. Sebab apa, dia orang pun adalah tenaga profesional. Cuma dia orang ni bukan pelakon dan dia orang bukan duduk di depan TV, tapi dari segi kelayakan, dan dia orang juga bukannya ada yang datang daripada sekolah filem, ada yang mempunyai degree, master dan PhD. So kadang-kadang bayaran tu sepatutnya biarlah jangan terlalu rendah sangat. Jadi macam mana kita nak mengatasi perkara ni? Jam juga soalan ni tau. Kalau jam kita bagi pada Datin, kalau Datin boleh jawab perkara ni. Dia mestilah banyak kat lapangan. Saya sebenarnya apa yang boleh saya buat, tadi saya beritahu CCTV, kalau stesen kerajaan tu masa kita buat mesyuarat penerbitan, memang di RTM kita akan dipanggil untuk mesyuarat penerbitan. Biasanya kalau saya involve, saya pun dah lama tak buat RTM drama lah. Saya banyak buat filem dengan doko tak perlu nak kerja sangat, kan? Jadi bila dia sebut-sebut, kadang-kadang dia orang ni syok juga. Tak maaf lah RTM ya, kadang-kadang dia orang ni ada hati-hati yang dia syok, dia akan sebut suka-suka dia. Jadi bila dia sebut masa meeting tu, cakap dia ni mahal, kita tak boleh ambil dia pasal mahal. Kalau aku ambil yang A class plus ni seorang, yang ni pun perempuan ni pun A plus orang, yang belakang-belakang ni nak panggil siapa? Kalau nak panggil yang B tolak ni, kita boleh adjust bajet. Tetapi kalau nak sampai semua A tolak, maknanya yang belakang-belakang kita, yang belakang tabir kita ni akan jadi mangsa pengurangan gaji. Itu saya elakkan. Itu memang saya elakkan. Saya deal dengan budak-budak ni, budak-budak perwasin. Biasanya saya deal dulu dia orang. Saya tak deal lagi dulu. Dan jika saya tengok kalau keadaan macam itu demand, saya akan tukar. Bagi saya cerita tu yang penting. Itu tips saya bagi PM saya kalau macam kalau producer tu nak juga dia, don't disturb my budget belakang budak ni. Dan hati-hati tu bertambahlah budget. Contoh sekarang ni kita syuting ni dalam musim PKP, pasal 2, pasal 3 baru boleh syuting. Jadi ada kos tambahan sini. Betul. Penerbit kena terima juga sekarang, bos. Betul kan? Untuk bayar PPP, untuk bayar swab test, untuk kit test semua kan. Itu memang dia kena keluar kos yang extra lain. Bajet. Maknanya setiap production, untuk kalau saya buat sebulan punya 13 episod, at least 10k tambahan 10,000 untuk benda-benda ala ni. Nak bayar PPP, nak cucuk 3 kali. Ini nak ikut SOP untuk COVID-19 ni. Jadi sekarang ni pun bagus juga, bila musim COVID ni pula, dia ada SOP. Artis tak boleh ambil 2 job bertindih. Oh, bagus juga ya. Jadi artis ni untuk satu job habis, dia kena ada cooling period sebelum pergi bergaul dengan next production line. Saya rasa 7 hari rasanya. 7 hari. Mana dia tak boleh kejap immediately. Tak ada nak tunggu lambat. Mana kalau lambat, dia lambat tu. I see. Mana kalau dulu dia lambat tu, mungkin dia ada set lain. Oh, rahmat juga boleh call, halo, artis aku habis pukul 12. Okey, pukul 2 kat aku. Pernah berlaku gitu kan? Jadi sekarang takkan berlaku. Pasal kita ada SOP, alhamdulillah juga. Benda-benda rahmat ya, ada juga ada benda ni. Hopefully benda ni akan terus menerus ya. Mana bos? Jadi
itulah saya punya pendapat itu je lah. Kan, kalau Datin ada tambahan-tambahan. Okey, ni ada sahabat kita. Ni sahabat saya lah ni. Jeff Rizal, seorang pengarah dan dia baru selesai menerbitkan sebuah filem dan bakal ditayang. Sikit hari lagi. Saya cuma tapi saya tak ingat tajuk dia. Ini sahabat saya ni, Jeffrey Rizal. Okey. Satu soalan untuk ini kena kepada Miss Nin lah. Bagaimana Tuan Miss Nin melihat implikasi, cabaran dan kesan kepada kru produksi apabila terpaksa menerima penerbit yang kurang berpengalaman? Okay. Sebenarnya tak ada kesan sebenarnya, Tuan. Dia sebenarnya yang terkesan tu production manager saja. Macam tim-tim yang bekerja tu, dia benda-benda yang di atas garisan tu, penerusan, dia orang tak tahu. Dia mostly dekat bawah saja. On set, masalah nak makan, itu saja problem dia. Tapi di atas tu tak ada. Jadi kita sebagai di atas garisan tu, kita kena tunggang langgang kat atas pun di bawah tak tahu. Betul. Yang penting benda tu selesai. Baru ke lama ke, kadang yang lama pun masalah yang sama juga. Kau dah berpuluh tahun pun masalah cipu-cipu juga. Entahlah yang baru, tapi yang baru dia kita bukakan, dia minda cerita kan, pasal kita sekarang ni dia orang punya profit berapa persen, dia kena kira kat situ. Kalau dulu nak ambil 30% tak boleh, dulu boleh 40% pun boleh kalau untuk profit margin kami dia. Tetapi sekarang ni nak ambil 25% pun sakit. Dia kena faham pasal apa. Stesen TV bayar, alhamdulillah yang sekarang dengar khabar RTM dah bayar lebih sikit daripada stesen lain, stesen lain ikut. Maknanya kita boleh belanja lebih sikit lah. Kalau dulu kita belanja telemovie mungkin 80, 90, mungkin sekarang kita boleh beli 100. Kan? 100 ni pun pasal kita berapa puluh tahun yang dulu harga dia sama. Betul kan? Jadi sekarang ni dengan dengan barang minyak naik, dengan tu naik, ini naik, segala naik kan, patutnya kosnya pun akan bertambah. Tetapi sekarang ni kebanyakan pertambahan dia kat artis lah. Kat artis lah. Yang banyak kita bayar kat artis. Kan? It's not fair sebenarnya. Tetapi orang belakang tabir seperti kita, budak belakang, kita tak akan potong gaji dia. Kita ambil gaji-gaji macam kalau saya buat, saya ambil gaji yang very flexible. Kau rasa okey, selesa, salam tangan. Kan? Kalau biasa jarang lah kita nak bayar. Maksudnya sesuai dengan mas kahwin dia. Sesuai. Kita tak ada sampai buat ending 3 episod nak bayar 2,500. Tak boleh lah. Kan? Paling-paling kita bayar dia 300 satu episod. Kalau 1 jam lah. 1 jam sekarang dah boleh buat 2 hari. Mana 150 ringgit satu hari gaji dia. Kalau 300 dah 4,000 dah gaji untuk cuti dalam 25 hingga 30 hari. Berbaloi ya? Okey. Kita tambah sikit. Ini kita ada okey. Sebelum Datin nak tambah ni ini nama penerbit ni saya pernah bekerja dengan dia. Datin Sri Rahayu Tajuddin. Salam KMN, Datin dan saudara Miss Nin. Perkongsian yang sangat menarik petang ini. Semoga ianya menambah ilmu para penggiat industri. Tahniah kepada panel dan semua yang menonton. Ini Datin Rahayu seorang penerbit. Ini seorang penerbit hebat juga ni. Okey. Boleh saya nak tambah? Okey, yang Datin nak tambah ni apa tu? Takut terlupa dah tua ni, lupa. Alright. Okey, yang saya nak tambah ni, okey, Cap duk keep on cakap, maksudnya kita ni sini bercakap belakang kamera, depan kamera, above the line, below the line. Maksudnya ramai orang dan banyak kategori. Bukan banyak masalah kategori dari segi kasta bukan, tapi dari segi job scope tu peranan masing-masing. Yalah, contoh kita di Profima ni kita ada lebih kurang 100 bidang tu kan. Jadi disebabkan peranan yang dimainkan, jadi pertama sekali semua yang terlibat di dalam produksi kena faham you are special. Bukan you penerbit you special, bukan you pelakon you special. Everybody is special because without one puzzle tak complete puzzle tu. Betul? Jadi ini satu pegangan, kita panggil cara ataupun orang kata siasah ke apa, saya tak pandai sangat bahasanya. Kita kena pegang ini. Okey. Now, secara praktikalnya di sinilah yang kita perjuangkan tu, Cap. That is kontrak kerja tu satu. Harga. Kalau harga ni susah Cik Miss ni nak buat bajet ni.
Harga sebab harga tak menentu, betul tak? Kita memang freelancer, tapi walaupun freelancer, kita kena ada tangga upah minima, bos. Guide. Saya kena sebut ini. Kalau kita semua ikut, tak apa, artis dah ada super A. Dah ada buat kan? Kita dah buat. Maksudnya ada super A. A plus, A minus, even pekerja pun kita ada kategori. Mungkin ada pekerja yang dah profesional. Ini kita pun ada kategori. Katalah kita ambil 3 kategori pun. Jadi kalau kita ada tangga gaji yang boleh dipersetujui oleh Profima, oleh seniman ke, ataupun gaji minima tak? Gaji minima, betul tak? Jadi bila kita buat bajet, semua PM akan tengok table yang sama saja. Maksudnya bercakap satu language lah. Ya, bila kita cakap satu language, jadi you upah Misnin ke, you upah sipulan B ke, sipulan C ke untuk buat drama begini berdasarkan skrip begini, itu harganya. Jadi tidak ada pancung memancung lepas tu. Jadi what I try to say, this is satu perkara yang saya tengok dah, especially saya dah dalam Profima berapa belas tahun ini, I think 12 tahun saya dalam Profima, yang saya nampak teramat kita tidak memberi penekanan, kita tak ambil pot. Dan walaupun kita dah mula, saya sebagai setiausaha hukumat dah pernah berbincang dahulu dengan persatuan-persatuan yang lain, tetapi macam masih kita tidak ada kata putus, kita tidak ada buat. Tapi kalau katalah for the last 3 or 5 years ago, kita dah mula satu tangga gaji minima, tidak akan timbul masalah. You ada artis A++, kita dah tahu artis A+ tu dia nak 100,000. Jadi tak perlu kita potong gaji orang di bawah ni. TV station, you nak artis A+ ni, you dah memang kena 100,000. Tapi yang di bawah-bawah ni tidak akan dipotong, tidak akan dienaya ataupun tidak akan di double standard. Orang akan kata, kita kata senang cakap. It's not about senang cakap. Actually, lebih senang untuk kita buat. Bila kita buat, for sure kita akan dapat result. Betul tak Cik Misrin? Kita akan dapat result. Jadi di sinilah saya menyeru, buanglah cabaran, cantas mencantas, and cara PM nak manage dan juga pening kepala producer kurangkan. Kita kena start tengok tangga gaji minima ataupun kadar upah minima dengan serius. Please, lepas kita bercakap ni, you call Cat, call everybody, start talking about it. Okay, bila Datin bercakap tu, saya fikir begini. Maksudnya yang dah berada di dalam industri kan. Yes. Sedangkan kita di luar sana banyak IPTA dan IPTS yang ada bidang ini, bidang broadcast, matchcorp dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dengan tangga yang tidak menentu sekarang, macam mana tu dia orang tu nak masuk di dalam industri? Mungkin expectation dia orang, dia kata okey, aku ada diploma, aku ada degree, aku ada master, so patutnya tangga gaji aku begini. Tapi bila dia masuk dalam industri dengan budaya kerja kita ni yang kerja tak menentu, yang tidak ada waktu bekerja 10+2 ke dengan tangga gaji yang tidak berapa ni, dia orang masuk terlibat dalam 2, 3, 4 bulan. Dia rasa, oh tak boleh lah, aku tak boleh berada dalam industri ni. Walaupun aku ada knowledge, aku ada dari segi filem, tapi maksudnya dari segi pendapatan bulanan aku tak cukup. So itu yang kita tengok. Banyak yang dia orang berada dalam industri mungkin 6 bulan ke setahun, lepas tu dia orang bekerja dengan majlis bandaran atau kerajaan, duduk di bidang bahagian itu, bahagian meskom, bahagian PR. So mungkin macam mana kita nak mengatasi ni supaya dia orang yang dah belajar sampai ke peringkat diploma dan degree, dah habis mak bapak punya duit, habis 1 tahun dekat 25,000, setahun 3 tahun 75,000, and then some more than that. So macam mana kita nak mengatasi ni? Dan maksudnya mungkin pilihan mula dia orang tu, mak bapak kata suruh ambil bidang lain, tapi dia berminat bidang ini, dia merasakan dia akan mendapat bayaran yang baik dan dijaga dengan baik, waktu bekerja dengan baik. Tapi bila dia masuk sebenarnya dalam produksi kita ni, tak berlaku benda begitu. Di mana kita nampak dia punya cacat celah dia tu? Di mana tu tadi? Saya jawab dulu boleh? Saya? Okey. Sepanjang pengalaman saya dalam industri ni, pertama kita kena faham industri, bukan kena faham,
memang dah ada, kena faham ataupun mungkin kita nak bertukar, terserah. Tetapi kita tahu industri kreatif di Malaysia pekerjanya adalah pekerja bebas. Jadi adik-adik di luar sana yang ambil multimedia courses ataupun apa-apa courses perfilman, sebelum nak ambil tu fikir betul-betul. Memang saya sebagai ibu dan juga sebagai nenek, saya cakap you fikir betul-betul. Memang senang cakap, mak bapak adik-adik tu pun boleh cakap, fikir betul-betul, kau jadilah accountant, buat apa kau nak pergi jadi cameraman ke something like that. Okay, kemahuan, talent and all these things. Even talent dulu kita kata talent you are born with, tapi as time goes by dengan teknologi, saya rasa talent dah bukan you're born with dah. Talent is by training. By training jadi minat ada, tapi dengan training dapat cikgu bagus, dapat pula producer yang sayang, pengarah yang sayang cameraman ni budak tu akan jadi excellent. Jadi dapat ilmu di IPTA, IPTS, okay, ilmu is penting, because having tertiary education, especially tertiary education, maksudnya university, college level, you punya cara berfikir bagus, itu bagus. Tetapi yang saya nampak discrepancies-nya, of course, bila you belajar di IPTA, IPTS kita, mereka kurang praktikal Jadi bila kurang praktikal, jadi bila mereka habis je, mereka seronok nak terjun pergi kerja ni, kerja freelancer. Jadi first tanya soalan you, diri you adik-adik, sanggup ke you nak pergi kerja freelancer, gaji yang tak menentu, this and that, you tanya. Tapi kalau you sanggup, you stay. Itu maksudnya, itu dia, you sanggup, you stay. Itu maksudnya dari segi pelajar itu sendiri. You sanggup, you stay sebab apa? Kerana you punya minat, you percaya the first 5 years suffer, you sanggup suffer, the last 10 years you make through. Okay, itu dari segi adik tu sendiri, student tu sendiri. Tetapi maksudnya pendapatan ni mungkin kita boleh ambil beginilah, sky is the limit. When you are good, when you are good, pengalaman you dah banyak, and then you dapat mengeluarkan produk, then you pay back. Bayar balik. Okay, itu dari segi pelajar tu sendiri. IPTS saya cuma sarankan mungkin you akan kena lebihkan courses praktikal lah. Praktikal tak boleh buat praktikal di situ, tak apa, gunalah persatuan ni semua dan orang di lapangan untuk berkongsi. Okey, satu lagi adalah skilling, reskilling, which is also my program dulu di dalam Profima. This is where the gap, jabatan semacam Finas, Profima, persatuan, semua persatuan ambil pot benda ni, jadikan sesuatu yang penting. Kita panggil integration. Kita nak serapkan adik-adik yang daripada IPTS ni nak masuk supaya mereka satu tak terkejut dan mereka lebih ada ketersediaan untuk berada di dalam industri. Jadi persatuan dan badan-badan kerajaan yang berkaitan perlu tengok modal insan. Modal insan untuk industri ini, maksudnya jangan jurangkan. Walaupun you ada ilmu, tetapi bila you tidak ada pengalaman, kurang pengalaman, bila you dah mula terjun the first 3 years of your life in this industry, betul Cik Muslim? The first 3 years rasa susah lah sikit kan. Jadi perlu ada, kita panggil buffer. Jadi buffer ni persatuan kena tengok, Finas kena tengok, IPTA, IPTS kena tengok. Okey, sebelum Cik Emisin tambah, kita berehat dulu, kita lihat BT dulu. Panas. Aku nak